Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'sir tamim ila bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang dihormati dan dimuliakan Al-Fadhil dan Pengerusi dan Imam, staf-staf pimpinan, Fadil Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Muslimin, Muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah dipertemukan sekali lagi di rumah Allah dalam satu halaqah ilmu yang sedikit sebanyak kita petik daripada taman-taman surga ini untuk kita amalkan. Jadi tuan-tuan, sebagai mukadimah dan sebuah hadis yang ini dalam bab takdir penciptaan anak Adam dalam perut ibunya dan ketetapan. Hadis Abdullah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah wa huwa shadiqul masduq, benar lagi dibenarkan. Qala inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummati arba'in. Sesungguhnya setiap kalian, kata Rasulullah SAW, setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Semua manusia ni tuan-tuan, muslimin muslimat, tak kira dia Islam ke dia tak Islam ke, dia kafir ke, maka kejadian dia, walaupun kejadiannya asalnya Nabi Adam AS dicipta oleh Allah SWT tanpa ibu dan bapa, dicipta daripada segumpal tanah. Tu clear cut tanah tu. Sebab apa? Dalam kitab Baru Mazi dikisahkan Allah perintah malaikat-malaikat yang last sekali malaikat Israel turun ke langit dunia ini, ke dunia ini, ambil seluruh pelosok dunia ini tanah tu dijadikan Nabi Adam ini. Maka anak cucu Adam kita ni dijadikan daripada pati tanah, yang air itu, yang setitis air itu hasilnya daripada tanah tadi. Kita makan sayur, sayurnya tanam di atas tanah, bajarnya daripada tanah. Kita tanam apa juga tanaman. Kita makan ayam, ayam batuk tanah. Kita makan kambing, kambing makan rumput, rumput tu di atas tanah. Dan kembalilah kita ke dalam tanah juga. Dan body kita ni, jasadnya akan disok dengan tanah juga. Tu mana asal kejadian manusia tu. Kata Nabi Muhammad SAW, kita ni semua berada di dalam perut ibu, dijadikan dalam perut ibu di atas hubungan dua manusia. Jadi himpunan itu berada dalam 3 fasa, 3 phase. Setiap satu phase itu 40 hari. Dalam Islam ni kalau kita tengok, angka 40 ni kerap, very frequent kita dengar. Sebab apa? Dia ada kesinambungan dia tu. Sinonim dia 40 tu. Mana kata setengah ulama, bila manusia tu umur 40 tahun, maka dia dah matang dah, boleh berfikir dah. Kalau dia nak hidup di syurga, dia carilah ilmu syurga. Kalau dia nak duduk di neraka, tak payahlah cari ilmu, duduk je lah. Menyokonglah orang yang contoh tu. Jadi dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setitis mani selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla zalik, summa yakunu mudghah misla zalik, dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Benda ni Nabi cerita very detail. Tu yang kata Nabi Muhammad SAW cerita kita. Melalui hadis yang sahih, petikan daripada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis himpunan Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Yang fasa yang keduanya daripada setitis mani transform kepada segumpal darah. Tu fasa yang kedua. Jadi mana 80 hari dah. Yang fasa ketiga, another 40 days will be 120 days. So that means is equal to about 4 months lah. 4 months. Jadi mana Allah akan utuskan malaikat. Sebenarnya di dalam rahim ibu itu juga ada
Duduknya malaikat. Tu. Malaikat tu bagi tahu kepada Allah, walaupun Allah dah tahu dah kerja malaikat ni apa. Ya Allah Tuanku, dia masih lagi air. Ya Allah Tuanku, dia telah transform kepada segumpal darah. Ya Allah ya Tuanku, daripada segumpal darah dia akan jadi tulang belulang. The last 180 days tu dia akan jadi tulang belulang. Maka ketika itulah Allah akan utuskan malaikat. Utus apa? Bagi tahu kepada kita 4 perkara. Wa imam yang mengandung itu orang Islam ataupun bukan Islam. Serupa juga tugas malaikat tu. Tu mana kata ketika itu mukmin lagi tu. Dia dah tahu dah apa yang tapi dia tak boleh ingat, tak boleh nak recall. Sebab apa? Terlalu selesa yang kita duduk dalam perut ibu tu 9 bulan. Very comfort. Duduk selesa. Ibu kita makan sambil belacan, kita makan sambil belacan. Ibu kita makan petai, kita makan petai. Ibu kita pergi London, kita pun pergi London. Tak pernah bagi ibu kata, boring lah, sangkut kan. Pergi pasar tinggal perut kita, dah bawa sekali. Tu yang kita hebat. Itu sebabnya anak dengan ibu ni Masya Allah Fatabarakallah sampai ke mati. Dia punya relation tu, dia punya tautan kasih tu. Oh tuan-tuan, anak ni kalau sakit ibu tahu. Anak duduk hospital mana-mana, duduk hostel mana-mana pun dia tahu. Yang kata insting yang Allah bagi kepada ibu. Sebab apa? Rahim ibu. Yang nama rahim tu, nama rahim ni baik. Nama rahim, nama rahim tak baik, memang dia buat semua lah dia. Tak kena budi dan nama tu. Rahim mesti jadi baiknya. Tu. Jadi kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupnya ruh padanya dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Allah tentulah malaikat hang cerita bagi tahu depa ni 4 perkara hang bagi tahu dia. Apa dia? Yang pertamanya rezekinya. Tu. Rezeki ni tuan-tuan, skop rezeki ni luas. Kalau kita nak bincang, kita nak bahas luas rezeki. Kita yang klik dekat mind kita ni apa? Kalau rezeki tu makan ada. Sehinggalah rezeki kita yang akhir sekali, ketika benar kita dalam sakratul maut tu, yang duk berombak perut tu, dada berombak tu, rezeki terakhir tu, kita duk sedut udara tak sampai-sampai. Tu rezeki terakhir. Mana kata Allah bagi sebab macam tu. Dan rezeki juga orang yang boleh lafaz la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi. Tu pun rezeki juga. Maka kita datang dan berhimpun dalam majlis ilmu ni pun rezeki juga. Ada orang yang Allah tak bagi rezeki. Semayang dah. Semayang jemaah ni rajin. Tapi berilmu balik. Umrah rajin. Berilmu balik juga. Tak jadi juga. Tu. Hajinya Allah tiap 5 tahun tu. Tapi majlis ilmu tak lekat juga. Masalah ni tak dapat langsung. Nak cari Marlboro dapat dia. Balik lagi kuat isap okok dia. Tu Haji Marlboro nama dia. Contoh dia begitu lah. Haji yang mabrur ni tuan-tuan bukan di Melaka, bukan di Mekah tau. Bukan di Mekah. Kita balik sini, tu kita punya kepribadian tu bertukar. Personality bertukar. Dulu orang tu sebelum pergi haji ni kedekut, kalau makan ni Allah nak belanja orang pun tak mau. Balik ni semua dia belanja. Sampai kedai sebelah orang makan benda belanja. Punya bagusnya. Tu mana lebih pada mabrur tu. Kalau balik pun duk isap okok lagi, itu Haji Mabrur nama dia. Gila sekali dah nampak. Tu. Jadi yang pertamanya rezekinya. Allah, rezekinya. Benda ni dah berlalu dah? Berlalu dah. Kita dah berlalu dah. Kita ni Nabi kata kita akan menempuh 5 alam. Satunya alam ruh, keduanya alam rahim. Kita dah duduk dalam perut ibu dah. Semua orang pernah duduk dalam perut ibu. Tapi kita tak boleh nak cerita balik, nak rekod tak boleh. Yang ketiga ni alam yang nyata sekarang ni, alam dunia. Kemudian kita akan pergi ke alam kubur. Daripada alam kubur kita akan dibangkit kepada alam mahsyar dan alam kekal abadan abada tu. 5 alam je. Tu, jangan pergi campur lagi satu alam pula. Ilmu alam tu kat sekolah. Atau geografi tu kat sekolah. 5 alam je. Kata setengah ulama, alam yang paling pendek masa dia, jangka masa yang paling pendek alam dunia. Tak lama pun. Kita sendiri, manusia tu sendiri yang masa lama. Lamanya 80 tahun, 90 tahun. Allah tidak kira, tak hitung berapa lama hidup, berapa banyak amal yang kau nak bawa. Itu je. Itu sebabnya orang yang bukan Islam,
Ketika mana dia kafir, all the way kafir, last minute dapat hidayah, masuk Islam hari ni, besok mati dia, masuk syurga kan? Itu sebab Allah tak hitung berapa lama kamu hidup kat dunia ni, berapa banyak amal yang kamu bawa dekat aku tu. Yang kata rezekinya. Yang keduanya ajalnya. Bila kita Allah kata apa? Bila kita hidup dalam perut ibu tu, dalam rahim ibu tu, Allah pun dah bagi dah kita punya 4 perkara itu. Mana kata the moment kita hidup tu dah tercatat dah. Nak jadi kita tu, nak dicipta kita tu dah ada dah, tarikh luput kita tu dah ada dah. Bila kita mati dah ada. Siapa juga macam kita buat kipas, abang buat kipas. Setiap perkara yang hidup dan dunia, yang ada dan dunia, yang wujud dan dunia ni, ada mula, ada akhir dia. Kipas kita keluar, orang kilang buat. The moment buat first day tu, ada dah tarikh luput dia dah. Bila dia nak garanti. Kadang-kadang tak sampai 1 year, 2 bulan pak sampai habis rosak. Sebab tu juga orang, walaupun kadang-kadang kita tengok dia sehat, pada segi zahir kita tengok dia boleh hidup lagi ni dalam 30-40 tahun. Tengok isi besar mati dah. Tu sebab ada perbincangan lah, ada discussion tentang siapa yang nak mati dulu ni, siapa yang lebih baik mati dulu. Di antara sepasang suami isteri, siapa yang lebih baik mati dulu? Bertengkar mereka. Tu. Ada yang kata biar isteri mati dulu, untungnya banyak. Untung kepada isteri tu, bukan pada suami. Suami walaupun dia hidup, untung kepada isteri tu. Sebab apa? Bila isterinya mati, suaminya boleh mandikan, boleh solatkan. Kalau suaminya meninggal, isteri tak boleh solatkan. Dia boleh bagi mandikan, tapi dia tak boleh nak solat imam. Jadi imam tak boleh. Makalah dia di situ dah 2-0 kalah. Yang boleh menanggung jenazah, isteri tak tanggung jenazah suami. Suami yang boleh tanggung jenazah isteri. Sampai kat kubur, yang masuk dalam liang, perempuan tak masuk, suami yang masuk, lelaki. Yang nak baca talqin, lelaki juga, perempuan tak boleh baca talqin. Nampak isteri tu mati dulu lah, nampak. Tu. Tapi itu perancangan kita lah, benarnya benar. Tapi yang haknya Allah, dia tak kira. Oh, suami nak mati dulu, isteri mati dulu, tengok suami mati dulu. Macam. Tu. Jadi berbahagialah keluarga yang ada anak lelaki yang beriman. Maknya boleh delegate. Jadi tolong uruskan ni. Kan macam tu. Jadi tak kira lah siapa mati dulu. Janji kita prepare ourselves to be in the heaven all the time. Masa duduk ni dah bau dah. Kadang-kadang tengah hidup ni pun dah bau dah syurga. Walaupun eliket pun nak tunggu di syurga, tuan-tuan, takkanlah kita tak mau. Kita bukan tunggu saja, masuk lagi. Tu ajal, yang kata ajal, date expired. Semua orang asal hidup kat dunia ni mati. Sebab apa mati? Sebab Allah nak anugerahkan kita satu nikmat, iaitu syurga. Siapa nak masuk syurga kena mati, kena facing dia punya ajal tu. Belum lagi ada satu manusia minta tak mau mati, belum lagi. Hatta Nabi Ilyas yang dah masuk dari syurga, penuh dengan kenikmatan, tiba-tiba tak mau keluar. Allah kata kalau kau nak masuk syurga, kau kena mati dulu. Tak apa, mati. Serupa juga begitulah terjadinya kepada Nabi Muhammad SAW ketika mana dibawa masuk oleh Jibril alaihissalam ketika Isra wal Mi'raj masuk syurga. Nabi terdetik di hati dia, indahnya syurga ni. Indahnya syurga. Dia kata, kalau aku duduk dah ni pun cantik juga. Bagus juga. Tak ada susah-susah. Tapi dah teringat umat dia tu, Allahu Akbar. Tak jadi nak duduk itu. Balik pula dia, keluar daripada syurga tu, balik menghadap umat-umat dia. Sayang kepada umat-umat dia tu. Tapi umat dia dah tak sayang dia. Angkuh, bongkok, Allahu Akbar. Maka yang keduanya ajalnya, yang ketiga amalnya. Amal kita ni. Tu yang kita, Allah nak tengok amal tu. Bukan dia nak tengok kita cantik ke, kita lawa ke, kita kaya ke, kita tak tengok dah. Nak tengok berapa banyak amal. Dan celaka dan bahagianya tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah tu. Bahagianya datang daripada Allah, celakanya juga datang daripada Allah. Cuma kita nak kena common sense, pakai common sense.
pakai akal, mikir. Kita nak jadi orang celaka ke nak jadi orang bahagia tu? Pilihan di atas kita tuan. Allah bagi akal yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya ya Allah manusia tu kejadian yang sebaik-baik kejadian. Akal ada, nafsu ada. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga, hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta lagi. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan bahawa dia melakukan perbuatan ahli neraka, sehingga masuklah dia ke dalam neraka, tuan-tuan. Walaupun kata Nabi Muhammad SAW, ada orang yang dilahirkan, golongan yang dilahirkan dikandungkan oleh ibu yang Islam, kandungkan dalam Islam. Akhir sekali itu noktah dia memilih untuk jadi ahli neraka. Habis amalan-amalan dia pun habis sebab memilih. Banyak contoh-contoh tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang mulut-mulut jenis jelabah ni tuan-tuan, tu tak mikir, ikut suka dia je nak sebut. Kita ni kalau tak ada kita, orang tak boleh makan murah ni. Memang orang tak makan murah, orang makan nasi. Tu. Oh, sedap mulut tuan-tuan. Itu yang jadi, yang jadi masalah. Dan ada segolongan manusia, kata Nabi Muhammad SAW, di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka hanya tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan bahawa dia melakukan perbuatan ahli syurga, sehingga masuklah dia ke dalam syurga. Yang kita lahirnya dalam suasana kekafiran. Ibu yang mengandung pun ibu yang bukan Islam. Lahir dia all the way tu amal dia semua amal macam orang bukan Islam. At the end of the day Allah bagi hidayah dia masuk Islam ni, besok meninggal dia masuk syurga ni. Kita ni setengah daripada golongan kita Islam all the way lah, daripada kecil sampailah nazak. Tak ada orang nak backup ketika itu. Itu sebab tuan-tuan, kita boleh tengok orang yang meninggal tu tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata apa? Allah akan tentukan kamu ni besok dalam golongan yang mana. Kalau kamu golongan sokong GST, kamu mati besok, memang ramai orang datang dekat kubur tu penuh. Tapi semua geng GST yang doa tidak diangkat oleh Allah. Kita tengok ramai. Kita tahu dah tuan-tuan. Tu geng-geng yang putih ni, GSP ni, geng sokong putih, doa sikit je Allah angkat. Tu kita kena kawan dengan orang beriman. Contoh kita tengok dah. Kita boleh tengok pokok ni tuan-tuan, kalau bak beri sokongan tuan-tuan. Sekarang ni makin tinggi pula benda. Tak pasal apa. Jadi kita tengok ada juga, kita tengok sahabat-sahabat kita yang bukan Islam tuan. Orang dulu itu hidup dalam bukan Islam. Dah dapat hidayah. Kita tengok sahabat-sahabat kita. Ataupun Dr. Anwar Singh, Lim Joshua ni dapat. Dan banyak lagi lah. Itu hadis yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan muslimin muslimat. Dia mukadimah kena hadis dulu. Hadis yang kedua. Hadis tadi tuan-tuan, hadis yang ke 1695, muka surat 1135 dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis yang ke 1824. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza wudi'a fi qabri. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba bila telah diletakkan di kuburnya. Ini cerita kubur. Cerita kubur ni tuan-tuan, kita ni belum lagi menghadapi. Saudara-saudara kita ada yang dah terlepas, dah pergi dah. Nabi boleh cerita tentang yang kata Nabi ni, dia cerita yang dulu, sekarang dan akan datang. Benda yang belum terjadi dan bakal terjadi. Bila mana Nabi cerita kat kita duduk dalam kubur, kalau kita bukannya orang ahli ibadat macam mana, orang yang ingkar kepada Allah macam mana keadaan dia, dibangkit besok macam mana, duduk di padang mahsyar macam mana. Nabi cerita dah dekat kita. Cerita ni untuk apa? Untuk peringatan, supaya kita jadi orang yang baik, supaya kita just get prepared. Nabi, untung kita ada Nabi, kan? Sebab Nabi dulu tu tak sempat nak cerita dekat umat dia. Sebab kitab yang diturunkan, Zabur, Injil, Taurat tu semua sekali gedebuk turun. Taurat tu gedebuk turun sekali. Zabur turun gedebuk sekali. Tak bunyi dah gedebuk kan, sebagai orang itu lah. Injil sekali je. Tapi Quran yang Nabi Muhammad SAW tu diwahyukannya ambil masa 23 tahun.
Turunnya pula ikut asbabun nuzul. Contoh surah Al-Masad, surah Tabbat Yada tu. Turun pasal apa? Sebab Abu Lahab, Allah nak hina Abu Lahab, turun. Tengok jadi. Itu sebabnya Nabi boleh cerita dekat kita. Yang kita duk baca hadis ni, tuan-tuan, hadis ni kalam Nabi, kalam Nabi Muhammad SAW. Allah beritahu dekat Nabi, maka Nabi beritahu dekat kita. Kita pun baca dan yakin. Siapa yang tak yakin, dia tidak yakin kepada rukun iman, gugur dia. Walaupun nampak hadis, kita baca hadis, hadis ni ada sangkut paut dengan iman. Sebab kita kena yakin hadis Nabi Muhammad itu. Percaya kepada yang baik. Dan berkhabar manusia ni sesungguhnya seorang hamba bila telah diletakkan di kubur dan teman-temannya telah meninggalkannya, ia mendengar derap selipar mereka, sandal. Dalam hadis yang lain, dalam kitab Hikmah Kematian karangan Imam Al-Qurtubi, ada juga Nabi menyebut salah satu daripada hadis dia, muka surat 238 tu. Nabi kata apa? Ketika mana imam membaca talqin itu, bila imam menyebut wahai Fulan bin Fulan, ketika itu Allah akan bagi balik roh orang yang mati tadi, yang baru kita kerumpi tadi, maka hidup, malaikat akan dudukkan dia. Jangan kita fikir macam mana dia nak duduk, sempit. Itu bukan kerja kita, kerja Allah. Duduk. Jadi dalam hadis ni Imam Bukhari kata apa? Dia mendengar derap seliput. That means orang yang akhir sekali. 7 langkah orang yang akhir sekali meninggalkan kubur itu, maka 2 malaikat mendatanginya. Kedua-duanya mendudukkannya lalu bertanya kepadanya, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini? Intro lah, soalan intro. Nak tengok kita ni okey ke tak okey. Kalau kita okey, masa soalan intro tu, mana yang 4 lagi tu, the next 4 will be tak ada lah, garang sangat malaikat ni. Apa kamu kata tentang pemuda ini? Tu. Kita yang selalu orang yang beriman, orang yang solat, orang mukmin ni, yang sentiasa solat, yang sentiasa menyebut kalimah salawat itu, syahadah itu, Muhammadar Rasulullah itu, maka spontaneously, kata orang kampung saya, spontan dia jawab. Tu. Nabi kata senang dia jawab. Kalau yang tak berapa nak semayang ni, Allahu Akbar, bukan tak berapa tak semayang, payah nak jawabnya pun. Sebab apa? Dia tak yakin dengan Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Dia yakin dengan manusia tu pesuruh Allah. Manusia dia bagi rezeki kat dia, maka dia tak boleh nak jawab. Dia akan kata apa? Aku tidak tahu dan aku tidak tahu dan aku tidak tahu. Sopo juga ketika sakratul maut, orang duk Nabi kata apa? Nabi kata talqinkan orang yang sedang nazak itu. Maka kalau ditalqin, kalau biasa dia duk cakap macam hidup dia, amalan hidup dia asyik mencarut saja, duk baca paper je, tak ada nak jawab lah. Kita yang duk baca kalam Allah saja, bolehlah jawabnya. Sebab dah biasa sebut Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Duk baca selalu, duk baca selalu. Ini jenis tak baca selalu, tahun sekali pun nak baca, tertib. Maka lambat nak jawab, tak tahu dia kata. Yang boleh jawab, bila boleh jawab, kita pun kata apa? Muhammad Rasulullah ini pesuruh Allah. Mana kata malaikat ni tuan-tuan faham semua bahasa. Sebab yang mati bukan orang Melayu, bukan orang Arab saja. Orang Argentina pun mati juga, Brazil pun mati, orang Portugis pun mati juga. Sebutlah dalam bahasa pun, dalam bahasa apa? Lekap apa? Muka dan nangkit tu dia tahu. Tu. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia. Jadi maka orang yang beriman lancarlah jawapannya. Maka steady lah dia. The next 4 tu senang sikit, tidaklah terlalu diperhalusi, maka malaikat pun tak adalah jadi garang sangat. Lalu orang mukmin, maka ia akan menjawab, aku bersaksi bahawa ia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan tempat di syurga. Terus kita jawab first question, terus malaikat buka terus hijab. Sebab apa? Ketika mana kita mati duduk je dalam kubur, hijab semua terbuka dah. Kalau selama ni kita tak pernah dengar cacing ni bercakap, cengkerik ke bercakap, masa tu boleh dah dengar.
Cacing ni duduk bisik-bisik, oh ada mangsa baru ni, jom kita pergi makan. Ada, kita dengar. Kita nak kata apa masa tu? Siapa nak teman kita? Oh Allah Akbar. Tu yang kata kita duk hafal kalam Allah, kita duk bubuh Al-Quran dalam dada ni. Setiap huruf tu lah akan dijelmakan untuk menjadi teman kita. Tu. Walaupun sekadar kita hafal apa? Qul huwallahu ahad. Qul tu besok akan ditransform, dijelmakan Allah. Qul Allah bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca tu je, hafal tu je. Semua hidup dulu baca apa tu. Ada berapa ayat? Katalah 19 ayat. 19. Maka apa akan tunggu kita. Allahu Akbar. Akan untung kan. Lalu diperlihatkan kepada kita, inilah tempat kamu syurga. Oh, kita betul yang boleh motivate kita tu untuk yang masa kita dengar tu imam tu baca talqin tu sebab apa? Kata Nabi, itulah peringatan yang terakhir yang kita dengar ketika kita dengar. Orang duk sembang kata, orang duk gelak kuki-kuki, kita dengar. Cuma kita tak boleh nak marah dia, tak boleh nak jerit dia. Oi, kau tak tahu ke kubur ni? Tu yang tak boleh. Kalau boleh tahu nak cabut kita pun. Itu dua hadis sekadar sebagai mukadimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari. Bukhari ini tuan-tuan, nama dia sebenarnya bukanlah Bukhari. Bukhari ini tempat duduk dia. Dia lahir di Bukhara. Sebab itu nama dia Muhammad Ismail bin Muhammad Al-Bukhari. Duduk di Bukhara. Dia asal daripada sana. Kita pun boleh lah kalau nak bubuh hujung tu sikit, mau rangkut sikit ke apa. Muhammad Sa'id bin Rahman Al-Piraki. Mana orang tahu? Kau ni daripada Perak. Selamori ke? Selama. Kalau bahasa-bahasa mantap lah, tak payah lah. Kalau tak mantap, tu. Maka tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk yang kita nak bincang yang kita 40 hadis pada malam ini tuan-tuan. Hadis berkenaan dengan kebaikan. Yani hadisus sabi'ul wal ashru. Dari Al-Nawas Ibn Saman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsi wa karita an yattali'a alaihi nas. Riwayat Muslim. Dari Al-Nawas Ibn Saman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kebaikan itu ialah elok budi pekerti, dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam diri engkau dan engkau benci bahawa dilihat oleh manusia kepadanya. Kata Nabi Muhammad SAW, kebaikan itu adalah elok budi pekerti, baik. Banyak hadis-hadis membincangkan perihal kebaikan ini. Kalau dalam Al-Quran kita baca banyak, Allah peringatkan kita orang beriman ni, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhallazina amanu wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tu. Wahai orang beriman, bertakwalah. Sebab takwa ni apa? Orang yang bertakwa ni sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi aku orang yang bertakwa. Mulia ni orang baik. Orang bertakwa ni baik. Sebab apa? Baik ni banyak faedah dia. Bukan faedah ketika hidup saja, ketika kita mati, bawa sampai ke mati. Kita ni relation dia, dia punya interrelation dia, interrelated. Ada kaitannya. Apa yang amalan yang kita buat semasa hidup, bawa sampai ke mati. Itulah perangai kita sampai kita mati. Kalau kita rajin campur-campur dengan orang beriman, dalam tu pun semua orang beriman. Rajin kita baca Quran, dalam tu kita pun baca Quran juga. Rajin kita solat, dalam tu pun walaupun dah tak solat, Allahu Akbar tu. Kalau kita campur geng-geng yang tak senonoh lah jadi kita. Tu yang Nabi kata jadi baik tu. Baik. Tapi kalau buat dosa ni tuan-tuan, dosa ni, tu yang kata dosa dan ikhlas. Ikhlas ni selalu manusia tak jadi ikhlas tu sebab apa? Dia suka cerita dekat orang kebaikan yang dia buat. Tu yang tak jadi ikhlas. Illa liya'budullahu mukhlisina lahuddin. Yang tu Imam baca tadi, ikhlas. Sebab sepatutnya dosa ni kita cerita ke orang, ikhlas jangan cerita ke orang. Kita cerita tu untuk apa? Tu jadi supaya kalau apa, kita jangan buat dah. Tapi dah, so dosa ni mana ada cerita ke orang. Semua orang buat dosa tak cerita ke orang. Ada ke dia cerita? Syekh, kau tahu tak tadi
tak pernah cerita. Yang nak ceritanya baik. Sebab apa? Nak bagi orang puji. Itu yang jadi tak ikhlas tu. Itu jadi tak ikhlas. Dan hadis yang lagi satu dari Wafsyat Ibni Ma'bad radhiyallahu anhu, katanya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku bertanya, jita tas'alu anil bir, engkau datang bertanya dari kebaikan, kata Rasulullah. Kau datang ni bertanya dari kebaikan. Hang datang ni nak tanya tentang kebaikan ke? Lalu aku menjawab, ya, na'am. Qala astaqtiqalma. Ya, kata Rasulullah, mintalah fatwa hati kau. Fatwa ni tanyalah hati kau. Kita tanya. Kita nak buat jahat, kita tanya hati. Ataupun kita kadang-kadang kalau kita buat benda yang honor, benda yang orang kata apa, kontradik dengan kita punya PL kita punya fitrah, dia bergetar. Orang beriman ni dia buat salah, dia rasa bergetar. Itu kata Nabi Muhammad SAW, kalau nak buat sesuatu, letak tangan kanan ni, baca qul Allah, tanya boleh ke tak boleh, nak dapat ketenangan, kepastian. Sebab apa? Sebab orang wanita Allah bagi insting tu. Ibu ni Allah bagi insting. Insting ni orang boleh tahu. Insting ni firasat. Firasat wanita ni kuat. Firasat seorang ibu lagi kuat. Ibu ni dia tahu anak dia. Tu. Ibu tahu makanan kegemaran anak dia. Suami kita pun tahu juga, tapi ibu lebih tahu. Perangai anak dia tahu. Anak lelaki ke anak perempuan dia tahu. Asal nama ibu yang mukmin, orang Islam, lagi kuat insting dia tu. Sebab apa? Kalau makin baik, makin kuat insting dia. Tu jangan kita main-main. Isteri kita yang alim ni, tuan, kita, dia nanti kata dekat kita, dia keluar satu ni sikit, satu statement, dia kata apa? Sekilas ikan di air tahu jantan betina. Letih dia tahu. Dia tengok riak kita pun dia tahu dah. Ni kalau gelak seorang-seorang ni ada ni. Tengah-tengah WhatsApp. Letih tu sekarang. Jadi kata Nabi, mintalah fatwa hati kamu. Kebaikan itu ialah apa yang mententeramkan diri engkau kepadanya dan mententeramkan juga kepada hatinya. Kita buat baik, kita rasa puas hati. Sesuatu pekerjaan yang baik ni, kalau kita dapat tolong orang, tengah orang dia rasa puas hati, dia seronok tolong orang. Tengah orang dia jadi berat tulang, berat tangan, dia tak mau tolong, dia selfish. Tengah orang tapi jemaah-jemaah Islam dia tuan, Masya Allah, kata Allah, memang rajin lah, ringan tulang. Dengarlah bencana apa semua pergi. Memberi payah nak dapat kan? Tak payah upah pun. Tak payah upah. Ada satu kumpulan tu kena upah. Itu yang sekarang tak berjalan tau. Sebab main upah je. Kita setengahnya tak payah upah tu. Sebab dia rasa kepuasan. Kepuasan itu juga nikmat yang Allah bagi. Itu yang kata nikmat Allah ni. Dia skop dia tu. Nikmat rezeki ni tuan-tuan, Allah Akbar. Bukan semua orang yang dapat nikmat. Bukan semua orang yang ketika mana beribadat dia dapat nikmat khusyuk tu dah. Hanya orang yang melazimi solat. Dia praktis. Sebab apa Allah nak bagi dia? Sebab dia praktis untuk nak dapat khusyuk tu. Itu matlamat kita pun. Kita solat bukan saja nak main solat ni, nak dapat makam nikmat khusyuk. Baru dikira Tumaninahnya. Tumaninah tu pun part of khusyuk tu. Tengah orang semuanya kuku salah. Macam ayam batuk berat. Sebab apa? Dia ambil kira solat ini dia kira sejauh mana tumaninah tu ada. Dan dosa itu ialah apa yang bergetar dalam diri dan ragu dalam dada, sekalipun berfatwa kepada engkau oleh manusia dan mereka telah berfatwa dengan menyalahinya. Hadis hasan. Kami riwayatkannya dalam musnad dua imam, iaitu Imam Ahmad dan Hanbal pun ada meriwayatkan hadis ni. Tu kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita buat dosa ni, tu kita rasa orang beriman dia rasa bergetar, rasa tak tenteram. Kadang-kadang kalau kita cakap tak betul, kita rasa tak tenteram. Kita dah biasa cakap betul. Ini tak pernah menipu. Nak menipu susah. Tu kadang-kadang isteri kita boleh track. Kita ni jenis tak apa, lelaki suci. Cakap pun semua betul benda je.
Sekali-sekali nak tipu je tak jadi. Isteri kita tahu. Tu. Tapi amalkanlah jadi lelaki suci. Perkara kebaikan dan dosa. Kebaikan itu elok budi pekerti. Pada hadis tersebut ini Rasulullah SAW menerangkan ringkas apa yang dinamakan keelokan, yaitu al-bir, dan kesalahan atau dosa al-in. Kebaikan itu ialah elok atau bagus budi pekerti atau tata tertib yang sopan, dan ini bermakna kebaikan itu ialah kebaikan budi pekerti. Pertama, kebaikan yang kebajikan digunakan untuk sama manusia dan dikhusus pengertian kepada dua ibu bapa. Kebaikan itu tuan, tu. Dia pecah pula kebaikan ni. Bagaimana kita nak menunjukkan suatu kebaikan yang orang boleh nilai benda tu baik. Tu. Itu sebabnya Allah suruh kita jadi baik. Orang baik ni akhirnya tuan-tuan, datang fitnah apa pun dia boleh differentiate. Sampai satu kisah di mana akhir kalam nanti, akhir zaman nanti berlaku, dizahirkan 10 perkara yang tanda-tanda besar kiamat. Maka kata turunnya itu 10-10 tu hampir sangat dah hari kiamat. Sebab apa dia turun 10 tu? Sebab Allah nak tapis manusia ketika itu yang betul-betul beriman, yang betul-betul jiwanya pada Allah, masuk Islam. Itu sebab ketika mana hadis Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan musnahkan alam ini bila mana ada orang Islam, orang yang masih menyebut kalimah Allah. Itu sebab turunnya Nabi Isa AS, dia mengislamkan orang. Setelah mana dia bunuh Dajjal itu. Dajjal ini turun mengkafirkan manusia, merosak, memporak-porandakan manusia ni. Itu tugas kafir. Tugas kafir, tugas Dajjal. Ketika itu Dajjal ni Nabi dah very detail explain, very specific. Dia cerita dah sifat-sifat Dajjal ni macam mana. Rambutnya kerinting, badannya tegak, matanya terkeluar sebelah, mata belah kirinya tak ada. Di sini tulis kafir. Orang yang baik, kata Nabi Muhammad SAW, dia akan nampak sifat-sifat itu. Dia kata, oh ni Dajjal. Lalu lari dia pergi menyorok. Orang yang tak baik ini, yang selama ini tidak baik, menyangkakan semua itu baik, dia akan tengok Dajjal ni, Allah Akbar, handsome ni orang ni. Macam mana orang tak percaya dia? Maka mereka percaya. Dajjal ni kerja dia apa? Mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, membawa orang jauh daripada mengingati Allah, syirik kepada Allah. Dia akan bagi kemewahan. Itu Dajjal. Mungkin mula-mula dia bagilah kain plakat RM10 dengan RM10 orang pun terima. Itu macam Dajjal kan. Akhir nanti dia akan bagi BMW pun dia boleh bagi. Tu takut tuan-tuan. Takut. Nabi cerita ketika itu, kata Nabi, Dajjal tu siapa yang terima terus kufur ya. Allahu Akbar. Saya walaupun saya di Korea, hati saya dengan harimau Melaya. Ada dia kata. Tak tahu lah siapa kata. Wan dia pun nak juga daftar harimau Melaya menang. Itu kalah. Itu tuan manusia hipokrit. Jadi takut tuan. Bila Dajjal turun dia mengkafirkan semua. Nabi Isa bunuh Dajjal ini, bunuh semua orang kafir, maka Nabi Isa akan Islamkan semua. Bagaimana orang kafir ni mati, kita pun dah cerita lah. Nafas Nabi Isa tu orang kafir sedut, habis mati mereka. Maka semua bila Nabi Isa telah Islamkan semua balik, Nabi Isa merintah alam ini dengan adil, dengan mewahnya, maka Allah mati balik orang Islam ni. Cara Allah mati macam mana? Allah akan hantar angin yang sejuk, manusia yang beriman ni sedut, mati kita. Kalau kita ada lagi masa tu, nampak-nampaknya tak ada dah. Tu dah berhenti. Tu. Kalau ada, alhamdulillah. Tu. Maka mati habis orang kafir. Mati orang Islam habis. Maka yang tinggal itulah mangsa-mangsa yang Allah musnahkan alam ini ketika mereka ada. Oh, sudah takut. Ketika itu kata Nabi Muhammad SAW, orang sudah tidak menyebut kalimah Allah dan ikut tergak dia yang perangai dia. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, anak dengan perempuan. Allahu Akbar ketika itu. Nauzubillah minaz zalik. Ketika itulah kehancurannya dunia ini. Allah pun sayang orang-orang mukmin ni. Dia tak mau tengok kehancuran bumi ini. Dahsyat. Kita baca surah Al-Qiyamah pun kita tengok Allah Akbar. Ketika mana Allah kata apa? Gunung ni terbang macam kapas. Tu. Manusia tak tahu. Ketika sangkakala dia tunjuk ibu yang mengandung boleh gugur anaknya. Oh, dahsyat tuan-tuan. Kita tengok tsunami pun kita dah turun dah. So, kita tengok filem
2012 tu. Lepas tu lagi satu film Impact tu pun, oh, berapa lah. Ini berlakunya kiamat, Allah Akbar. Tapi kita tak ada lah tu kan. Baru-baru kita mati dalam beriman. Itu kebaikan Nabi kata apa? Dikhususkan pengertian kebaikan kepada kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa tu buat kebaikan. Itu sudah penting, sudah wajib kita buat kepada kedua ibu bapa. Siapa yang zalim kepada kedua ibu bapa dia memang teruk lah. Allah akan tunjuk kes di dunia ni lagi Allah akan bagi dia. Menzalimi ibu bapa ni tuan-tuan, Allah Akbar. Bapa ni telah lagi sebab tak apa, bapa ni kuat. Kalau zalim macam mana ibu bapa boleh seligi balik? Ibu ni ibu ni Allah Akbar. Kadang-kadang ada ibu yang terkapar-kapar jadi gelandangan. Tu yang dekat kajang tepi. Allah Akbar. Kesian anak bagus-bagus. Yang keduanya keelokan, yakni kebajikan dalam arti kita melaksanakan segala amal taat, sama ada yang zahirnya maupun yang batinnya, sejajarnya dengan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Taat pada zahirnya. Yang keduanya keelokan, yakni kebajikan dalam arti kata melaksanakan baik dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai apa? Sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengabdikan diri kita kepada Allah. Orang baiklah tu yang mampu mengabdikan diri kepada Allah, orang baik. Orang tak baik tak boleh buat. Orang yang tahan sabar boleh duduk dalam majlis ilmu. Itu walaupun dosa pun tak apa. Sebab malaikat tak bagi tahu Allah. Walaupun sekali lagi malaikat balik dia tak bagi tahu. Ya Allah tu dalam semua tu, semua tu. Bukan semua jaga, ada yang tidur. Dia tak bagi tahu malaikat. Itu yang spesial malaikat. Dia tak bagi tahu. Mana kata dapatlah kita pahala tu. Jadi taat pada zahirnya ialah membelanjakan harta menurut yang diredai Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menyempurnakan janji, kesabaran menghadapi segala dugaan seperti kesakitan dan kesusahan tu. Kesabaran menghadapi segala dugaan. Dugaan tu siapa orang beriman itu kan? Kena duga, kena sakit, kena susah, semua dia dapat pahala. Pahala diberi, dosa dihapuskan. Tu orang beriman yang Allah buat. Tu. Orang kafir tak dapat. Dia sekadar menanggung kesakitan dia. Ayah matu. Kita pahala dapat. Tu kena sakit selalu. Bila sakit selalu juga, mana kata Allah sayang kita. Sayang kita. Kalau kita tak sakit tu mana Allah tak sayang. Kaedah Allah menggugurkan dosa, memberi pahala. Mana kata kita kalau macam tu lah kaedahnya, at the end of the day kita ni tak ada langsung dosa, tak sakit. Itu sebab orang yang koma tu dia hanya menunggu full stopnya. Tapi bila tak tahu. Kita ni yang tak sampai-sampai lagi komanya. Tu. Jangan koma lah. Sebab apa kita nak beribadat kita. Taat pada batin yang tadinya zahir. Kita buat bukan zahir, yang baca Quran, yang puasa, yang buat baik, yang tolong ibu bapa secara zahir. Yang keduanya taat pada batin ialah keimanan terhadap Allah, malaikatnya dan segala kitab dan rasulnya. Di mana merangkumi rukun iman. Itu sebabnya di antara rukun iman dengan rukun Islam. Rukun iman dulu, rukun Islam. Kita yakin wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tu. Maka lepas tu kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Tu. Jadi yang keduanya taat pada batinnya itulah keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Apa juga keyakinan kita kepada hadis-hadis Nabi ni betul, sahih. Sebab petikan pun kita petik daripada kitab-kitab yang tabar. Lalu warna kita tak ambil mata-mata. Jadi supaya apa menjadi hujah. Sebab sekarang ni masa zaman-zaman global ni tuan-tuan, zaman-zaman celik IT. Zaman-zaman orang dahaga kepada ilmu. Bila dia tanya ustaz tu jawab, dia akan klik pula. Dia tanya pula ustaz Google. Dia tengok. Dia ada macam-macam ustaz Google pun ada. Dia tanya ustaz ni, dia tanya ustaz Google. Ada kontradik sikit, dia tanya balik. Tu orang dak kepada ilmu lah. Kalau guna sebaik mungkin lah. Internet ni jangan duk melayari, jangan duk setengah tu saya pun. Walaupun unsur-unsur keyahudian tu dah ada. Dia memporak-perandakan kita punya pertuturan ini. Kita punya ukhuwah. Kadang-kadang satu meja tu 4 orang duduk, masing-masing SMS.
Tu, saya buat SMS. Balik kampung, anak-anak dah main. Dulu panggil juga Pak Cik, Datuk Cik, Datuk main guli. Lah tak lah. Duduk dalam bilik, Papa. Aduh, musuh-musuh Yahudi. Sembang pun dengan girlfriend pun, you katna. I kat ni. Semua sikit-sikit je. You dah kan makan. Lo. Lo. Itu hancur bahasa tu kan. Itu yang bila exam tu, kita tengok macam-macam. Lo lah, lan. You tak rindu I ke? Rindu ke? Rindu juga. Tapi anak kita ada lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sekadar itu dulu yang dapat kita mesti, insya-Allah kita sambung lah. Tahun depan sambung lah. Jangan lama sangat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat itu, dua perkara yang kita consider tu, kebaikan yang zahir dan kebaikan yang batin. Zahir tu, batin tu apa yang kita lakukan sekarang, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan yakin, beriman dan beramal kita. Jadi moga-moga kita menjadi ahli syurga. Senang kita menjawab di dalam kubur itu. Jadi tuan-tuan, ampun dan maaf minta sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah kita bertemu lagi. Duduk baik-baik tuan-tuan. Tambahlah amal sekali selagi mampu. Jangan menjadi orang yang menyesal. Manusia ni dia menyesal bila nikmat tu ditarik oleh Allah, baru dia nak menyesal. Nikmat apa? Nikmat sehat. Sakit baru dia kata, Allah kalau aku sihat, boleh tak? Kalau aku tak sakit, mulut lah, boleh tak baca Quran? Manusia macam tu. Manusia yang tak beriman. Manusia beriman dia akan beringat. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasalina misalna fi qus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan warhamhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawata ya rabbana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, berkatilah tuntunan kami pada malam ini, rahmatilah perpisahan kami Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami jalan yang lurus dan hidayah-Mu ya Allah. Bukanlah jalan yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam kalimah Allah ya Allah, kalimah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.